peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen Mari Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Kota Kinabalu 93.9. IKM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kembali lagi bersama Lut dan Pian, dan kita dah masuk ke segmen Suara Kemanusiaan IRM yang mana pada hari ini Solidariti Dunia Prihatin. Alamak, syahdu pula dengar iklan tadi bila dia sebut tengah kita fikir-fikir nak membantu, ada orang tak sempat, dah sampai waktu. Jadi kena segera membantu, dan itulah keprihatinan yang kita nak tunjukkan pada dunia saat ini. Dan insya-Allah perbincangan kita pagi ini bersama Brother Haris Syarim, pengurus pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum Brother Haris. Waalaikumsalam. Semua apa khabar? DJ Lut, DJ Pian. Alhamdulillah. Nampak tenang dengan kebiruan di belakang kan? Ya, macam di persidangan PBB juga nampaknya tu. Songkok mana songkok? Masya-Allah, tabarakallah. Baik Brother Haris, terima kasih banyak-banyak hari ini mewakili Islamic Relief Malaysia, dan kita nak cerita tentang, kalau cerita tentang solidariti dan dunia prihatin, kalau baru ni kita tengok macam mana yang berlaku di Pakistan, sangat menyayat hati. Banyak nyawa terkorban dan juga yang kehilangan tempat tinggal, dan juga sangat memerlukan. Tambah lagi bila ada angka daripada sebelum ni 235 juta orang perlu dibantu, sekarang bertambah jadi 274 juta orang. Ya, umum mengetahui RM dalam membantu ramai orang sejak tahun 1984, dan kini dah beroperasi lebih 45 buah negara. Satu angka yang lama dan negara yang banyak. Jadi mungkin pada awal ni Brother Haris nak kongsikan komen sikit berkenaan dengan perkara ini, dan bagaimana agaknya bantu-bantu kemanusiaan ini diberikan kepada mereka yang memerlukan. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih DJ Pian, semua pendengar yang kita kasihi. Jadi Islamic Relief nak ucapkan terima kasih kepada anda semua sebenarnya ni, kerana kita dah melakukan satu daripada tuntutan untuk memahami dan juga untuk mengerti apa sebenarnya telah berlaku di daerah-daerah yang sekarang ni sangat-sangat teruji. Jadi Islamic Relief Malaysia ni, kami ni sangat konsisten untuk menjadi jambatan kemanusiaan yang hubungkan anda dengan masyarakat-masyarakat ni. Jadi kami ni pemudah cara je, DJ Luke, DJ Pian, tetapi sebenarnya membantu ni adalah tangan-tangan prihatin dan hati-hati wangi. Jadi pada hari ini kita mulakan dengan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di dua wilayah yang sekarang ini ditimpa dengan kita sebut sebagai bencana hidrologikal ataupun bencana-bencana berasaskan air, iaitu di Afrika Timur dan Pakistan. Jadi kita kena faham dengan keadaan perubahan iklim yang berlaku disebabkan dengan pelepasan gas karbon yang bertambah banyak di udara ni, bumi kita makin panas, suhu makin meningkat. Jadi ada kawasan tertentu air ni mudah tersejat, dan di dalam kawasan tertentu pula yang lain, bila kelembapan udara bertambah, hujan ni turun dengan kadar yang luar biasa. Maksudnya lebih lebat, lebih banyak dan lebih deras. Jadi dalam kawasan tertentu paras air laut meningkat, glacier mencair, dan aras air sungai di keadaan yang luar biasa. Jadi ini adalah benda-benda yang berlaku di dua wilayah ni, Afrika Timur dan juga Pakistan. Dan keadaan bencana hidrologikal ni, dia muncul dalam dua keadaan. Sama ada terlampau banyak air ataupun terlampau kurang dan hampir tiada air. Jadi kita nak mulakan perbincangan kita pada pagi ni dengan membincangkan apa sebenarnya terjadi di Afrika Timur. Afrika Timur ni apa? Kawasan-kawasannya antaranya adalah negara seperti Somalia, Kenya dan Ethiopia. Jadi bila keadaan hujan yang sepatutnya turun pada musim tertentu, tetapi tiada hujan yang turun. Dan kena ingat, hujan di Afrika ni bukan macam hujan kat Malaysia turun dengan deras, dengan lebatnya, tapi dia seolah-olah macam gerimis. Dalam keadaan gerimis tu, kita kena ingat, orang di sana ni mereka dah berusaha dah membina empangan, takungan, tetapi bila hujan turun tu hanya gerimis,
ia hanya mampu untuk membasahkan tanah saja. Tak mampu pun untuk menampung air yang turun. Jadi dengan keadaan tiadanya air, jadi hasil tanaman, ternakan, bekal makanan dan air bersih ni hampir tiada. Jadi penduduk ni mereka terpaksa berpindah. Oleh itu, pernah dalam pengalaman kami sewaktu menziarahi Somalia pada tahun 2017 dan tahun 2019, saya sendiri bertemu dengan pelarian di Kem Jilab. Kenapa kita sebut sebagai pelarian? Sebab mereka ni terpaksa tinggalkan negara mereka. Mereka ni terpaksa tinggalkan kampung mereka, tempat mereka tinggal. Dan saya pernah berjumpa dengan 5 orang anak-anak yang mana mereka ni berjalan lebih kurang 450 km untuk selamatkan nyawa. Jauhnya. Jadi kita faham mereka ni berjalan bukannya merentasi hutan ataupun jalan macam lebuh raya dekat Malaysia ni kan, lurus dan ada teduhan dan sebagainya. Mereka ni berjalan di gurun. Maksudnya tiada air, tiada makanan dan terdedah dengan ancaman haiwan yang sangat berbahaya seperti lubuk. Dan bila sampai pula dekat tempat mereka, destinasi mereka yang mereka rasakan, mereka anggap ada makanan, ada air bersih, tetapi di sana terjadi keadaan yang sangat overcrowded, terlampau sesak. Ramai jadi nak hidup pun tak ada ruang. Jadi dengan keadaan tak cukup makanan, tak cukup air bersih, jadi keadaan itu menyebabkan adanya jadi penyakit-penyakit yang lain. Jadi sebab inilah sekarang ini ada lebih kurang 1.5 juta orang kanak-kanak hidup dalam kekurangan zat. Yang mana kalau kita biarkan dalam tempoh beberapa bulan lagi mereka ni akan meninggal. Ini adalah keadaan di mana kemarau telah menyebabkan manusia berpindah daripada rumah dan juga kampung halaman mereka, dan jumlah mereka ni bukan sikit. DJ Pian dan DJ Luke, tetapi 4.5 juta dalam sesebuah negara saja. Jadi angka ni sangat merisaukan. Jadi kalau kita nak memberikan lebih kefahaman dan juga jangkaan yang mudah, direkodkan lebih kurang dalam setiap 4 saat akan ada seorang kanak-kanak di Afrika Timur yang meninggal dunia sekarang. Alah, janganlah macam tu. Ini dah berapa saat dah kita on air ni? Berapa ramai lah yang meninggal, ya Allah. Dan di Pakistan pula, kalau kita boleh bincangkan keadaan air terlampau berlebihan. Dan para saintis ni mereka bersepakat bahawa apa yang terjadi di Pakistan sekarang ini adalah disebabkan tangan-tangan manusia yang sangat mengejar kemodenan tanpa melakukan ia dengan bertanggungjawab. Jadi negara-negara maju yang membebaskan dan melepaskan karbon dioksida di udara ni menyebabkan kawasan seperti Pakistan ni mengalami taburan hujan yang luar biasa, peningkatan lebih daripada 500%, dan juga cairnya glacier di kawasan-kawasan pergunungan yang bersalji. Jadi menyebabkan air di sungai meningkat dalam kadar yang luar biasa, kemudian melimpah masuk ke dalam kawasan-kawasan penempatan manusia seperti Malir, Karachi, Tata, Dadu, Mirpur Khas di Sidin. Dan kemudian seperti mana yang saya sebutkan di Afrika Timur tadi, rantaian krisis itu yang lainnya muncul. Tak cukup makanan, mereka terpaksa berpindah, penyakit, kematian dan sebagainya. Jadi ini sebagai permulaan, macam mana kita nak faham dengan wujudnya bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim telah menyebabkan kesan kepada manusia. Bila Haris cerita ni sebenarnya memang dah tergambar di benak fikiran kita semua, betapa susahnya mereka ini. Cuma dari sudut sosial dan juga emosi ni saya pasti terkesan lah. Cuma bila Haris berhadapan dengan mereka sendiri, apa yang boleh Haris kongsikan bersama? Boleh tak kejap lagi? Kejap lagi Haris cerita tu, dan mungkin cerita juga di sebalik apa usaha yang dibawakan oleh Islamic Relief, bentuk-bentuk bantuan daripada sumbangan yang sahabat-sahabat kita dah sumbangkan kan? Macam mana Islamic Relief Malaysia mentaksir ataupun menyampaikannya pada mereka yang sangat memerlukan. Baik, Brother Haris dan sahabat-sahabat semua, kita berehat kejap, kembali selepas ini di Warna Pagi Radio Inspirasi Inforia Islami. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen My Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief.
Tajaan 50% yuran pengajian ijazah dan program asasi secara percuma. Pengambilan September ke Al-Madinah International University dalam bidang pengajian Islam, bahasa Arab, IT, perniagaan dan kewangan dan lain-lain lagi. Sertai hari terbuka secara maya pada 14 September ini. Layari www.medu.edu.my, telefon atau WhatsApp 018 2266 286. Gerbang Kepembelajaran Tanpa Sempadan Al-Madinah International University. Sebelum ibu pejam mata, ibu berhajat nak pergi umrah. Along, jomlah pergi umrah dengan Ajak Travel. Umrah kan wajib sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Ibu dengar Ajak Travel ada ramai mutawif yang berpengalaman. 20 tempat yang akan dilawati, penerbangan terus, makan disediakan, jarak hotel pun dekat dan lain-lain lagi. Untuk mengetahui lebih lagi, cuba Along telefon nombor 011-378-78-397 atau layari www.ajaqtravel.com.my. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di Kim, Inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah, kembali bersama Dr. Dampian di Warna Pagi untuk Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia. Jangan lupa layari islamic-relief.org.my atau media sosial Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum semua. Terus kita bersama dengan sahabat kita Brother Haris Syarim untuk pusingan kedua kita. Macam mana Brother Haris, kita nak tanyalah, mungkin ada pengalaman anda sendiri bila berhadapan dengan mereka ni kan, dari segi emosi mereka, dari segi sosial mereka, bagaimana terkesan akibat apa yang berlaku kepada negara mereka ni. Bagaimana Islamic Relief Malaysia menyantuni mereka ini? Silakan Haris. Kita pernah tiba di Mogadishu, Somalia pada tahun 2017 dan 2019, dan waktu di sana memang kita ziarah dan melawat pelarian dalam negara ni di tempat mereka tinggal di Mogadishu. Dan mereka ni tinggal dalam keadaan yang bagi saya tidak cukup serba-serbi lah. Ada pun kemah tempat mereka tinggal ni hanyalah kemah yang diperbuat daripada ranting-ranting randah dan kayu, dilitupi dengan plastik dan juga kain-kain perca. Dalam keadaan yang sangat panas, mereka ni terpaksa berpuasa sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, tanpa tahu bila buka dan bila sahurnya. Ada pun benda-benda yang mereka lakukan tu bukanlah dalam keadaan yang mampu untuk pastikan mereka ni ada makanan dan air bersih. Sebab itulah ada antara mereka ni sanggup berjalan sampai 80-90 km untuk dapat air bersih. Dan kita kena ingat, mereka ni juga di kampung halaman sebelum terjadinya kemarau, mereka pun ada kehidupan seperti mana kita. Ada kerja, ada rumah yang baik, ada kehidupan, adanya anak-anak yang pergi ke sekolah. Jadi bila terpaksa menjadi pelarian dalam negara, ini semua telah menyebabkan mereka ni hilang daripada mendapatkan hak-hak asas sebagai seorang manusia. Dah tentulah di hujungnya nanti ada tekanan emosi dan juga aspek sosial yang terjejas lah. Dan kita kena ingat, dengan keadaan yang berlaku makin lama makin banyak bencana alam, ini diburukkan lagi dengan keadaan ekonomi yang makin lama makin meruncing di seluruh dunia kan, yang mana melambatkan lagi dan membantutkan lagi proses untuk kita pulih dan juga bertumbuh semula selepas daripada bencana ni. Di Somalia saja, kalau saya boleh ceritakan, lebih daripada 73% orang hidup di bawah paras kemiskinan. Di Pakistan saja, dengan terjadinya tragedi banjir ini, lebih kurang 20 bilion dolar Amerika Syarikat telah pun musnah, ataupun itu adalah anggaran kerugian yang berlaku. Jadi kalau kita biarkan mereka dalam keadaan dengan tidak cukup kemampuan untuk membina dan berdiri semula, mereka ni akan terus berada dalam keadaan menderita, tertekan. Dan apa yang kita nak elakkan yang terutamanya adalah untuk mereka ni kehilangan nyawa dengan lebih banyak. Jadi sebab itulah dengan semua yang berlaku ni, Islamic Relief dengan pejabat lapangan kami di sana, di wilayah Somalia, di Pakistan, kita telah pun beroperasi di sana berpuluh tahun.
Dan dengan keadaan yang terjadi ini, kita akan salurkan terus sumbangan daripada orang ramai supaya yang sampai kepada penerima manfaat ini adalah satu bantuan yang efektif. Maksudnya dalam keadaan bencana tidak cukup makan, air, minum dan tempat tinggal, mereka ni dapat diselamatkan. Mereka ni disambung talian hayat mereka, sebab kalau kita biarkan bantuan ini tertunda, dibazirkan disebabkan birokrasi, masa yang lewat dan sebagainya, kita risau mereka ni semakin ramai yang meninggal, semakin ramai yang sakit dan semakin ramai yang menderita. Sebab itulah bagi kami Islamic Relief, untuk kita segerakan bantuan ini sampai, kita perlukan guna dana yang sedia ada wujud dalam tabungan kami. Namun kita kena ingat, sebab itulah kita berkempen ya, DJ Luke dan DJ Pian, sebab kita dah bantu. Dan di Pakistan saja memang kita dah berkomited dah nak membantu lebih daripada 10 juta orang, lebih kurang 500,000 penduduk di sana. Tetapi penduduk yang menderita yang sekarang ini menderita disebabkan isu banjir di Pakistan ni ada 33 juta orang. Jadi kalau kita buat peratusan pun tak sampai 15% daripada yang kita dah bantu. Sebab itulah kita seru, kita rayu dan kita gesa lebih ramai lagi orang yang boleh tampil ke hadapan dan membantu supaya kita boleh pastikan lebih ramai lagi yang boleh dapat bantuan. Maknanya sentiasa pemantauan sentiasa dilakukan dan siap sedia sentiasa untuk menyampaikan bantuan walau di mana saja ataupun walau apa pun masanya, tak kira masa lah. Yang penting kita kat sini pun kena tunjukkan keprihatinan kita untuk sama-sama membantu. Mungkin ada lagi cerita tak kalau Haris boleh kongsikan, dan dalam masa yang sama macam mana bentuk kempen-kempen yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia, dan juga kalau ada cerita lain nak ditambah, silakan Haris. Silakan. Saya nak bawa 2 cerita je. Sebab kalau nak dapat maklumat lebih lanjut, insya-Allah boleh layari website kami. Tetapi cerita ni saya nak bawakan kepada anda pada pagi ni adalah satu cerita yang benar-benar menyentuh hati saya. Yang pertama, sewaktu misi kami pada tahun 2017, kami masuk ke dalam kamp pelarian yang pada waktu tu bagi saya sendiri adalah misi luar negara pertama saya. Dan bila sampai di tempat itu, kita dikejutkan dengan berita kematian seorang kanak-kanak yang berusia 2 tahun tetapi sudah 3 bulan menderita penyakit campak. Jadi bila kita bertemu dengan ibunya, iaitu Encik Puan Salma, yang mana menceritakan tentang anaknya Adin Abdullah yang meninggal dunia disebabkan penyakit campak. Jadi dia cerita sehinggakan anaknya terlampau sakit, kehilangan kemampuan untuk menangis. Dan waktu tu dia tadah tangan, malam sebelumnya dia tadah tangan supaya Tuhan ambil nyawa anak dia. Sebab dia dah tak sanggup dah tengok anak dia menderita berbulan-bulan tanpa dapat rawatan. Dan bayangkan itu, dan kematian beliau tu beberapa jam sebelum kami sampai ke tempat tu. Jadi disebabkan peristiwa ni, kami di Islamic Relief sentiasa menyegerakan bantuan tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa bertunda dan tanpa tangguh. Dan sebab itulah kami sentiasa menyeru kepada orang ramai kan, sebab bila kita segerakan kita punya bantuan, bila kita segerakan kita punya derma, ini adalah penting untuk menyambung talian hayat mereka. Sebab saya pun tak nak anda semua sentiasa dibelenggu rasa bersalah dan rasa sedih dengan keadaan lambatnya datang bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya boleh ceritakan kisah penderma kami sendiri, yang mana seorang pakcik ataupun seorang lelaki ini dalam perjalanan pergi ke satu mesyuarat. Beliau adalah seorang usahawan dan ahli perniagaan yang berjaya. Dan waktu dia berada di traffic light ataupun di perhentian lampu lalu lintas, beliau ditahan oleh seorang ibu yang memohon dia untuk memberikan sedikit sumbangan sebab dia nak memberikan ubat kepada anaknya. Tetapi beliau bagi tahu, minta maaf makcik, saya sekarang ni tengah rushing nak pergi meeting. Boleh tak nanti saya patah balik lepas habis meeting dan bagi duit kepada makcik dan makcik boleh beli ubat. Jadi beliau terus pergi ke mesyuarat tersebut dan pulang tu beliau pergi ke traffic light. Jadi bila beliau sampai, beliau berjumpa dengan puan tersebut, makcik tersebut menangis kerana anaknya dah meninggal dunia. Jadi sedekah yang sepatutnya menyelamatkan nyawa menjadi sedekah untuk mengebumikan, menguruskan jenazah seorang anak.
Jadi sebab itulah kami dan saya sendiri secara peribadi, kita nak pastikan kempen yang kita jalankan, projek yang kita jalankan sentiasa disegerakan supaya kita boleh selamatkan nyawa. Oleh itu, kami nak wawarkan di sini untuk kita terus menyelamatkan nyawa, dan ini adalah komitmen kami sejak daripada 1984 untuk kita buka kempen dan gencarkan bersama-sama kempen rayuan Pakistan dan rayuan Afrika Timur supaya kita boleh berikan bantuan kepada sahabat-sahabat kita di wilayah tersebut sewaktu kecemasan ni. Kerana masa tu adalah sangat penting dan kita tak boleh bertangguh lagi dah. Dan untuk anda yang berminat untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, boleh hubungi kami di talian 03-8926-3434 ataupun layari sahaja website kami www.islamic-relief.org.my, dan insya-Allah bersama-samalah kita dalam usaha menyelamatkan nyawa ni, kerana kemanusiaan ni bukan milik Islamic Relief sahaja, tetapi adalah milik semua orang yang punya jiwa, punya hasrat, punya kemampuan dan punya sifat kemanusiaan. InsyaAllah sama-sama kita selamatkan nyawa. InsyaAllah. Saya terfikir satu je, Brother Haris. Mungkin ada yang kata, jauh lah nak sumbang kat Somalia, Pakistan. Tapi kita kena yakin dan pasti, Allah kita di Malaysia adalah Tuhan yang satu yang sama di Somalia. Allah yang satu juga di Pakistan. Allah yang satu itu juga yang akan membalas jasa siapa saja yang membantu mereka yang sangat-sangat yang memerlukan. Yang saat itu adalah paling afdal sedekah kita sumbangkan pada mereka yang memerlukan. Islamic Relief Malaysia adalah jambatannya. InsyaAllah semua dapat menyumbang. Dan anda boleh membuat kerja-kerja kemanusiaan ini dengan lebih banyak lagi, insyaAllah. Paling kurang capai telefon, hubungi 03-8926-3434 atau WhatsApp 019-637-9788. Betul lah, Haris? Terima kasih. Betul, Haris. Baik, Haris, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi. Terima kasih untuk sharing hari ini. Jumpa lagi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah, itu dia perkongsian Brother Haris mewakili Islamic Relief Malaysia untuk Suara Kemanusiaan hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat atas tumpuan dan perhatian semua. Dan itu menutup Warna Pagi kita untuk hari inilah. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana kekal melekat bersama dengan kami. Mohon maaf sebarang kekurangan. Kita jumpa lagi esok dengan banyak lagi perkongsian menarik, insyaAllah. Yati sama untuk kasan aspirasi 10.1 seketika nanti. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman Luar mic. Okey. Okey dah. Masih live lagi kan? Masih live. Kejap